Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam Ramadan yang barakah ini dapat kita menghidupkan waktu malam dengan ibadah dan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan yang kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan istiqamah kepada kita semua insya-Allah. Sebelum masuk dalam tajuk perbincangan kita berkaitan dengan al-istisna'ul fil iman, iaitu dalam mensyarahkan syarah akidah tahawiyah yang dikarang oleh al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah, berhubung dengan apa yang disebutkan oleh saudara kita, saudara pengurusi, saudara Abu Talhah tadi, menyebutkan tentang berkaitan dengan tarikat dan fatwa dan sebagainya. Inilah perkara yang penting yang sering asatizah kita ingatkan, iaitu kita, kerja kita, tugas kita adalah menuntut ilmu. Tugas kita adalah menuntut ilmu, dan yang dinamakan sebagai ilmu adalah kemampuan ataupun kita kata mampu membezakan antara yang hak dan yang batil. Ilmu dalam Islam dia bukan sekadar maklumat. Ilmu dalam Islam bukan seperti komputer dan hadis yang kumpulkan semua perkara. Tetapi orang yang berilmu, dia baca sesuatu dan dapat bezakan antara yang benar dan salah. Kalau orang berilmu belajar tentang ada 2-3 pandangan, dia tahu makhas, tempat kenapa pandangan itu boleh timbul dan apakah pandangan yang benar. Ini namanya ilmu. Kalau sekadar mengumpulkan maklumat, itu tidak dinamakan sebagai ilmu. Walaupun menurut ilmu mantik ataupun ahlul kalam, ilmu sama ada berita itu benar ataupun salah, itu adalah ilmu. Seperti mana kita belajar dalam bab insya'i dan khabari. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, ketika mereka bincang bab ilmu, maksudnya itu adalah maklumat yang betul, yang tepat, ataupun ahli ilmu ialah orang yang mampu membezakan antara hak dan batil. Dan ini tugas kita. Kita belajar suatu bab biar tahu yang mana betul dan salah, dan kita ada stand, pendirian. Tajuk apa yang kita belajar, jangan tergantung, tak tahu, tak selesai, dah belajar bab ni tak tahu yang mana betul salah. Jangan tergantung. Semua bab yang kita pernah lalui belajar, kita bila masuk satu bab bincang, natijahnya kita dapat bezakan
yang mana betul, yang mana salah, yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana harus, yang mana khilaf dan kenapa khilaf. Ini perkara yang sangat penting. Sebab tu asatizah kita menggalakkan bahawa kita ni sibukkan diri dengan tuntut ilmu, bukan tuntut isu. Kalau isu tak selesai. Ada ketikanya diharamkan, seronok geng yang kata haram. Tiba-tiba dia kata dihalalkan, dibenarkan, seronok pula geng sana. Isu tak selesai. Sebab tu kita perlu ada ilmu. Dan yang kedua, kita perlu bezakan antara perbincangan ilmiah dan juga fatwa. Perlu bezakan antara masalah ilmiah dan fatwa. Masalah ilmiah, ia berkaitan dengan pemahaman terhadap nas 100%. Haram, katakan haram. Halal, katakan halal. Sunnah, katakan sunnah. Bid'ah, katakan bid'ah. Tauhid, katakan tauhid. Syirik, katakan syirik. Berbeza daripada fatwa ataupun bab dakwah. Bab dakwah dan bab fatwa ada perbezaan. Ketika tertentu, bab dakwah, orang-orang kafir kita panggil, kita tak sebut kafir, kita sebut non-Muslim. Kenapa? Kenapa kata dakwah? Kita tak jumpa buku ad-dakwah ilal kufar. Kita jumpa buku dakwah ghairul muslimin, dakwah kepada non-Muslim. Ilmu dakwah, ilmu penyampaian. Ilmu akidah, ilmu keyakinan. Bila bab keyakinan, tak boleh pula pergi anggap orang non-Muslim sebagai orang Muslim ni dia tak ada kata dia kafir. Tak boleh. Bab akidah, non-Muslim adalah kufar, kafir. Tempat mereka di mana? Neraka. Tak syak bab akidah keyakinan. Tapi ketika berdakwah, lebih istilah lembut. Sebab dakwah melibatkan kita berinteraksi dengan mereka. Dan tujuan kita adalah untuk memahamkan mereka. Dan macam mana kita nak fahamkan mereka, mesti kita mengambil hati mereka. Bukan mengambil hati, artinya bukakan ruang dan peluang, adanya peluang untuk berinteraksi dan berdialog. Sebab itu ilmu dakwah ada approach yang berbeza dengan ilmu akidah. Dan sebab tu juga kita jumpa asatizah yang ajar ilmu akidah, orang nampak keras. Walaupun kalau kita jumpa kat luar kita borak, taklah keras mana sangat pun. Tapi kelihatan keras. Sebab apa? Subjek akidah memang kena tegas. Mana boleh belajar akidah kita senyum-senyum, syirik, tak boleh. Yang ni tak tahulah syirik ke, tak boleh. Akidah kena tegas. Tapi ketika dakwah boleh chill-chill panggil. Hatta kita ajak kerana non-Muslim duduk borak, makan sekali, bincang dan sebagainya. Bab dakwah berbeza daripada bab ilmu akidah. Sebab tu perlu bezakan. Bab bincang akidah jelas. Ini berkaitan dengan ilmu. Jadi kalau kuliah dan di atas meja kuliah dan di atas majlis ilmu, kita terus terang cerita yang mana betul katakan betul, salah katakan salah. Namun di atas platform fatwa dia berbeza sedikit. Fatwa ialah menggabungkan ataupun mentanzilkan hukum syarak. Hukum syarak dah ada, jelas. Tapi dalam ketika mengeluarkan fatwa, perlu disesuaikan dengan mustafti, orang yang tanya fatwa. Kadang-kadang hukum Allah, kadang-kadang kita tak buat hukum tahu dah. Sebab tu Nabi SAW ditanya dengan keadaan orang yang mencium isterinya di waktu puasa. Okay. Datang yang muda Nabi larang, datang yang tua Nabi benarkan. Itu namanya fatwa. Fatwa artinya bila kita bagi fatwa pada seseorang, ianya spesifik dan khas untuk orang tersebut dan keadaan orang sepertinya. Cuma dalam memahami fatwa, kita perlu tahu sebab. Bagi kita sebagai penuntut ilmu, kenapa fatwa dikeluarkan begitu? Ini yang menjadi perbincangan. Kenapa fatwa dikeluarkan begitu? Kalau kata boleh, kenapa? Kalau dulu kata haram, kenapa? Ini penting. Kerana fatwa berkaitan dengan situasi semasa. Kalau kata, tarikat ni dulu haram. Sebab
percaya kepada perkara-perkara yang adanya unsur-unsur syirik. Saya tak ada sebutkan secara spesifik lah apa, kena cek balik. Kita pun tak tahu secara detail macam mana majlis fatwa hukumkan sebagai haram. Kesalahan sekian dan sekian. Okey. Lepas tu fatwa sekarang berubah. Oh, mereka dah taubat. Mereka dah tarik balik. Mereka dah, kalau sabit mereka taubat, mereka tarik balik. Orang yang sama boleh berubah. Orang yang ditahdir ketika suatu ketika boleh jadi orang dibenarkan untuk bermuamalah, betul tak? Elah berubah. Tapi kalau keadaan dulu sama, sekarang sama, hukum berbeza, artinya salah satu daripada hukum, salah satu daripada fatwa itu salah. Sebab tu perlu tengok yang mana betul, yang salah. Kita tuntut ilmu, kita cek di situ, perlu lihat siapa yang betul, siapa yang salah. Sebab tu ada keperluan, dan saya setuju dengan Quips yang mengajak pada perbincangan, kerana masalah sekarang bukan pada masalah kita mempertikaikan, tapi kita nak tahu kenapa dibolehkan. Dan perlu diterangkan kenapa dulu diharamkan. Sebab apa diharamkan? Perlu dibacakan balik fatwa, dibacakan balik kertas kerja meminta semak semula, kerana kita perlu tahu dan kita nak berlaku adil. Berlaku adil artinya kita tak hukum dengan rambang, bukan marah orang sana sini. Perlu pada meja perbincangan, tengok balik kenapa dulu haram dan sekarang dikatakan boleh. Lepas dah nampak tahu kenapa tu, baru wujudnya perbincangan seterusnya. Adakah betul atau tidak sebab disebutkan itu boleh diterima atau tidak berdasarkan pada hukum syarak. Kerana fatwa boleh berubah, hukum Allah tidak berubah. Sebab tu ahli ilmu mereka sentiasa melihat kepada illah dalam setiap perkara. Tengok kepada sebab, tengok kepada illah dan sebagainya. Sebab tu keadaan sekarang, keadaan kita masih menunggu, melihat. Anda cadangkan, sementara sebelum berlaku apa-apa ni, tuntutlah ilmu. Belajar betul-betul. Bab apa hukum, hukum berkaitan dengan zikir, zikir menari, kat mana salahnya, zikir jama'i, betul atau boleh atau tidak. Belajar berkaitan dengan zikrullah, dengan lafaz-lafaz yang Nabi tak ajarkan, boleh ataupun tidak. Perbincangan ilmu, bila kita dah ada senjata ilmu, kemudian baru adanya diskusi, baru kita faham diskusi sebenar. Kalau kita tak ada senjata ilmu, kita dah faham diskusi, kita tunggu siapa menang, siapa kalah. Kadang-kadang main menang sorak. Nak debat, kumpulkan orang kita ramai-ramai, nanti kita yang sana. Itu cara orang jahil berdebat. Perdebatan yang tidak melahirkan natijah yang baik. Sebab tu ana cadangkan kita ni fokus pada tuntut ilmu, tengok kepada sebab, sebab mungkin boleh perbincangan secara ilmiah sesama kita di mana kesilapan dan kesalahan, dan kita nilai semula. Kerja pemerintah kita serahkan pada pemerintah, kerja kita menuntut ilmu secara personal, secara peribadi kita tuntut ilmu. Dan kita wajib beramal dengan apa? Beramal dengan fatwa ke beramal dengan ilmu? Wajib beramal dengan ilmu. Wabisah jumpa Nabi SAW tanya tentang baik dan buruk. Nabi kata istafti qalbak. Hujung sekali, nak tahu yang mana betul salah, penghujung sekali Nabi kata tanya hati kamu. Tanya hati kita. Hadis 40 kita cerita tentang tanya hati. Fatwa macam-macam. Kalau kita tunggu fatwa, jumpa ustaz fulan kata boleh, ni kata tak boleh, ni kata harus, yang ni pula kata haram, yang ni pula kata wajib. Macam-macam. Dan kita belajar, kita wajib beramal dengan ilmu yang ada pada kita. Sebab tu kita perlu tuntut ilmu dan beramal dengan ilmu yang kita tahu. Kalau kita tak tuntut ilmu, kita terikat dengan hukum taklid. Taklidlah dengan mana-mana ahli ilmu yang kita yakin. Kalau kita tuntut ilmu dan kita belajar, kita kaji betul-betul, kita tahu makhaz kat mana, dalil sebagainya, kita wajib beramal dengan ilmu yang ada. Bukan kita lebih pandai daripada alim ulama', tak. Sebab kita tuntut ilmu daripada alim ulama' lah kita dapat tahu dan yakin rasa yang mana yang betul. Sebab tu hadis wabisah ni penting. Penting. Nabi kata benda yang betul ni hati kita rasa tenang. Benda yang salah ni hati rasa macam
mahaka fi nafsik. Apa nama maksudnya? Ada je benda tak kena dalam hati. Dah menang dah sorak. Balik rumah rasa tak sedap hati. Kan? Dalam majlis rasa menang sorak dah. Atau masa bergaduh, memang aku pukul dia pun. Habis dah aku pukul. Tapi balik rumah confirm tak tenang. Pasti tak tenang. Menanglah macam mana sekalipun, di mana sekalipun, tapi perkara yang batil ni tak tenang. Hatta kepada pelakunya sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila masa meninggal, Allah tengok kat mana? Allah tengok pada hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hati ni penting. Tenang dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ketetapan yang baik ataupun yang buruk. Tenang dan yakin dengan segala berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Hati yang tenang, Rasul mutmainnah. Okey, itu sajalah berkaitan dengan komen di atas komen pengurusi. Okey, kita bincang tentang bab al-istithna'u fil iman. Al-istithna'u fil iman. Dan satu sebelum masuk iman. Dan satu benda lain berkaitan dengan kaedah fatwa, la qiyasa fil fatwa. Ini penting ni. Tiada kias pada fatwa. Kias fatwa ni satu benda paling bahaya. Kias hendaklah pada nas. Kias nas artinya kita faham nas, kita kias usul kepada furu'. Tapi bab fatwa kita dah kiaskan. Sebab apa? Fatwa yang dikeluarkan di satu tempat dan suatu ketika sesuai, dia hukum Allah kekal, tak berubah. Fatwa mungkin untuk meraihkan suasana setempat dan semasa. Betul? Fatwa melibatkan mustafti, melibatkan ahwal, melibatkan keadaan, melibatkan maslahah, banyak perkara. Fatwa bukan sekadar satu kenyataan begitu sahaja. Sebab itulah pandangan dan fatwa ulama ni kadang-kadang berubah. Bukan sebab mereka ni tak faham dulu. Tapi kebiasaannya kerana keadaan yang berubah. Sebab itu fatwa tidak boleh dikiaskan. Fatwa ulama di satu tempat dengan satu tempat, kemudian bila keluar fatwa sana, kita pergi ambil fatwa tu, pergi bantai kawan kita kat kampung. Tak boleh. Tak boleh kias pada fatwa. Tapi fatwa boleh jadikan sebagai panduan untuk mengetahui hukum. Bila fatwa dikeluarkan dalil dan buktinya, kita rujuk. Rujukan tu pada dalil. Dalil itu yang kita ambil. Ilahnya sama atau tidak. Kita perlu tengok suasana yang berlaku pada suatu ketika dengan suasana yang berlaku yang dikeluarkan fatwa, dengan suasana yang tempat yang belum dikeluarkan fatwa, sesuai atau tidak untuk diamalkan. Sebab tu yang baca fatwa juga perlu seorang alim. Jadi orang awam kat mana? Dia perlu tanya fatwa pada orang. Sebab tu fatwa terhadap ulama setempat selalu dikaitkan. Yang setempat yang tahu tentang waqi' dan suasana setempat. Sebab tu mufti ni wujud. Walaupun kitab fatwa sejak pada zaman dulu, sejak pada zaman sahabat sampai zaman sekarang, mufti ada tak? Ada zaman berzaman. Sampai akhir. Sebab apa? Sebab keperluan semasa dan setempat. Keperluan semasa dan sempat. Sebab tu bab fatwa, kalau nak baca fatwa, baca dengan ilmu, bukan baca dengan emosi. Baca dengan ilmu. Yang kita risaukan, fatwa dikeluarkan dengan emosi. Itu yang kita risaukan. Kita risaukan fatwa dikeluarkan dengan hawa nafsu. Yang ini yang selalu disebutkan berkaitan dengan mufti, yang nas hadis berkaitan dengan hakim dan mufti yang tidak adil dan sebagainya. Okey, balik pada tajuk. Kita bab al-istisna'u fil iman. Okey. Nampaknya bab ni kita tak baca satu persatu sebab kita dah bincangkan secara umum. Saya akan ulas sampai pada tajuk istisna'ul iman, sampai muka surat 143 perengganan akhir. InsyaAllah kita mula daripada 141 tajuk kita. 41 ke? Mula 139. 139, 140, 141. Jadi 141
142, 143. Kita bermula tajuk ni merangkumi muka surat 139, 140, 141, 142 dan 143. Sebelum masuk pada bab mutawatir dan ahad. Itu kita akan bincangkan pada minggu depan. Okey. Berkaitan dengan istisna dalam iman, kita dah mula bincangkan pada kelas yang lalu. Iaitu tajuk berkaitan dengan menyatakan insya-Allah. Ketika ditanya, adakah anda seorang yang beriman? Kita kata, ana mukmin insya-Allah. Saya seorang beriman insya-Allah. Boleh atau tidak? Ini perbincangannya. Alhamdulillah. Asal sebelum kita nak faham tentang aqwal secara detail dan cara kategorikan aqwal ni macam-macam ulama, tapi kita faham dulu isunya. Isu utama boleh atau tidak bila orang tu kata, orang tanya kepada kita, adakah anda seorang yang beriman? Kita jawab, ana mukmin insya-Allah. Aku beriman, aku orang yang beriman insya-Allah. Atau kita jawab, ana mukmin arju. Saya mukmin, itulah harapan saya. Itulah yang saya harapkan. Atau kita kata, adakah anda beriman? Kita detailkan, aku beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kiamat dan qada dan qadar. Sebutlah apa lagi, sebut. Boleh atau tidak? Jawapannya ada dua pandangan. Satu, golongan yang membenarkan. Yang kedua, golongan yang melarang. Golongan yang melarang siapa? Golongan yang mengatakan iman itu cuma satu, iaitu membenarkan, meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, itu artinya beriman. Dia kata, apakah arti orang-orang beriman? Ialah orang-orang yang yakin dengan ajaran Nabi SAW. Betul lah. Tapi dia kata itu je. Masalahnya dia kata itu sahaja. Amal tak termasuk dalam iman. Dia hanya kata membenarkan sahaja. Dia terhadkan. Bukan masalah pada tasdik tu beriman. Kita pun kata, semua ulama kata membenarkan, yakin dengan kebenaran Islam itu adalah iman. Tapi bagi golongan ini dia kata itu sahaja. Hanya meyakini cukup. Dan dimasukkan dengan iman adalah meyakini kebenaran Islam. Atau dia kata at-tasdiqu bil qalbi, hati meyakini kebenaran Islam. Dan yakin ini dia mesti penuh. Tak boleh kurang. Bila kata penuh, dia hanya satu saja. Yakin ni, keyakinan satu je, tak ada banyak. Kalau banyak dia jadi macam tak sempurna. Dah yakin, apa lagi seterusnya. Jadi kata iman tu hanya satu, kukuh, jitu dan satu. Betul ke ayatnya? Tak apalah, saya akan faham. Tuan-tuan boleh susun ayat sendiri. Saya sendiri dengan kuliah saya selalu ketawa dengan ayat sendiri. Lepas habis kuliah baru senyum sendiri. Tapi tak apalah, saya akan faham. Harap-harap sahabat-sahabat faham. Jadi iman tu cuma satu, iaitu meyakini kebenaran Islam. Siapa yang yakin kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, ajarannya gaib, itulah iman. Selesai. Jadi kata mereka, kalau kata insya-Allah, artinya tak yakin lah tu. Beriman pada mereka, aku mukmin insya-Allah, aku yakin insya-Allah. Dah yakin lah. Kau yakin ke tak yakin? Insya-Allah. Kenapa insya-Allah pula? Kau yakin ke tak yakin? Dia kata. Faham maksudnya? Kalau kata insya-Allah macam syak. Jadi semua kelompok yang menyatakan iman itu hanya tasdik, amalan tak termasuk iman, perkataan tak termasuk dalam iman, ini semua tidak termasuk iman. Dia kata, siapa yang kata insya-Allah, dia syak terhadap imannya. Ini golongan yang kata tak boleh. Manakala golongan yang mentakrifkan iman dengan iman secara sempurna, iman yang mutlak. Kita kata kita ada mutlakul iman dengan iman yang mutlak. Mutlakul iman artinya iman cukup sah.
ucap 2 kalimah syahadah, yakin dengan kebenaran Islam secara umum, itu namanya aslul iman atau mutlaqul iman. Tapi iman yang sempurna, seorang beriman sempurna, ulaika humul mu'minuna haqqan, ialah orang yang beriman yakin dengan kebenaran Islam dan diikrar dengan lisannya, kemudian dia beramal, mengamalkan segala larangan Allah, meninggalkan segala larangan, percaya dengan segala diperintahkan, semua perintah Allah ditahu sempurna, itulah iman yang sempurna. Jadi, adakah ada orang yang mengatakan dia sempurna iman? Tak mungkin. Tak semua hukum Allah kita tahu. Tak semua larangan Allah kita tahu. Tak semua maklumat atau berita yang sampai kepada Nabi kita tahu. Kita tak kuasai semua ilmu. Dan yang kita tahu tentang perintah Allah, tak semua kita mampu laksanakan. Yang kita tahu bab larangan Allah, tak semua kita mampu tinggalkan. Berita-berita yang banyak, tak semua kita belajar. Tak semua kita faham. Jadi kita rasa bahawa iman kita tak sempurna. Sebab tu iman itu bertingkat-tingkat. Iman yang ada pada orang alim berbeza dengan iman orang awam. Iman yang ada pada Abu Bakar berbeza dengan iman yang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Pada iman Abu Bakar lain daripada iman Umar lain daripada Uthman. Betul, ahli sunnah mengatakan bahawa iman itu bertahap. Iman itu meningkat, bertambah dan berkurang. Kerana iman bukan setakat melibatkan keyakinan, ia juga melibatkan perkataan, perbuatan, mentaati perintah Allah, tinggal larangan Allah, dan segala beriman dengan segala apa yang Allah beritahu. Semua ini masuk dalam bab iman. Maka iman seseorang berbeza-beza. Dari hari ke hari kita tuntut ilmu. Kenapa? Untuk sempurnakan iman, mengetahui perintah Allah, untuk kita tunaikan. Jadi sebab itulah orang alim ialah orang yang makin alim, makin takutkan Allah, makin dekat dengan Allah, makin tambah imannya. Ilmu itu menambahkan iman. Ini ta'rif Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kata kalau macam tu tak beriman dah. Tak. Iman yang asas ada dah. Orang ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersedia beriman dengan segala hukum Allah dan sedia meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dah iman orang awam dah. Cuma orang awam ni perlu tingkatkan ilmu dari semasa ke semasa berterusan. Dan tidak ada orang yang sempurna imannya seperti iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan manusia tak ada siapa yang lebih sempurna imannya berbanding iman Abu Bakar. Abu Bakar yang paling alim tentang agama Allah, paling beramal sebagainya, dan dialah menjadi punca. Beliau menjadi punca kepada imannya seluruh umat kemudian. Betul? Tak ada Abu Bakar, Uthman tak masuk Islam, Abdurrahman bin Auf tak masuk Islam, sahabat-sahabat yang 10 lain tak masuk Islam. Paling kurang selepas Nabi wafat, Abu Bakar adalah khalifah yang menyebarkan Islam seluruh muka bumi. Yang mana selagi wujudnya agama Islam atas muka bumi, mesti pahalanya sampai pada Abu Bakar. Takkan nak lawan dia kalau orang main piramid, ala-ala piramid. Kan? Yang bawah usaha jual barang, laku macam mana sekalipun, takkan boleh lawan dia punya atasan, betul? Sebab atas dia naik juga. Tapi kita bukan sistem piramid. Dalam ni, piramid kat situlah dari segi asbab. Asbab kebaikan. Siapa yang masukkan seseorang masuk Islam, dia masuk Islam. Segala amal kebaikan yang orang yang non-Muslim masuk Islam tadi dapat kepada orang yang mengajar di kalimah la ilaha illallah, atau orang yang menjadi penyebab dia masuk Islam. Begitulah keadaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dengan asbab Islamnya Abu Bakar, maka Islam Makkah Al-Mukarramah ramai orang masuk Islam. Dengan sebab Abu Bakar, maka ramai orang kembali pada Islam pada peristiwa riddah dan sebagainya. Jadi iman itu bertingkat-tingkat, berbeza-beza. Jangan klaim iman kami sama dengan siapa. Tak. Kita tak tahu. Allah yang maha mengetahui tahap iman kita. Semua kita berdoa, mengharap. Jadi bila kata ana mu'min insya-Allah, boleh tak? Boleh. Ana mu'min arju, aku harap insya-Allah. Boleh tak? Boleh. Kalau kata aku beriman dengan Allah, dengan malaikat, sebut satu persatu pun boleh. Tak ada masalah pada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, punca kata boleh tak boleh adalah kerana ta'rif iman tadi. Kerana ta'rif iman. Okey, jelas? Okey. Dan isu ni berlaku antara golongan Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah.
atau ahli kalam secara umumnya lah, Jahmiyah dan sebagainya. Jahmiyah dia dah kita outkan awal-awal, kita dah keluarkan dia, kita dah keluarkan di awal-awal lagi dalam perbincangan kita. Kita hanya biarkan tinggal antara golongan murji'ah atau fuqaha. Kerana takrif iman yang berbeza ini, bukan sebab tu kita tahu bab iman bukan sekadar perbezaan bahasa dan takrif, tapi ia melibatkan ada kesannya. Kesannya pada mana? Pertama sekali bab istisna dan bab iman, mengatakan insya-Allah dalam bab iman. Dan ini adalah isu yang timbul. Siapa yang timbulkan? Golongan murji'ah. Isu ini ditimbulkan oleh golongan murji'ah. Mereka bila mereka kita kata iman itu berkait semua i'tiqad dengan hati, bercakap dengan lisan, beramal dengan anggota dan secara keseluruhannya, dia kata iman itu satu je. Jadi test dia. Kau orang beriman ke tak beriman? Kalau orang tu jawab aku beriman, dia kata kalau beriman kau kata iman tu dengan amalan. Jadi orang juga insya-Allah. Insya-Allah pula tak yakin lah tu. Isu ni dimainkan oleh golongan murji'ah pada suatu ketika dahulu. Jadi jawapannya dah jadi syiar Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan ana mukmin insya-Allah. Okey, cuma pendetilannya golongan murji'ah yang permainkan Islam itu satu yang nak menang dan juga timbulkan isu. Namun apa yang mereka bawa ini bila dibincangkan secara ilmiah, ada juga di kalangan orang Islam, ulama Islam yang terpengaruh dengannya. Antaranya ialah golongan murji'ah fuqaha. Mereka terima pandangan ini, kata tak boleh, tapi mereka hujah mereka bawakan dalil-dalil dan hujah. Itulah yang kita bincangkan tentang dalil. InsyaAllah kita akan tengok sekali imbas sahaja. Jadi wujud dua pandangan. Cuma seterusnya, bila pada zaman dulu ada dua, ahli sunnah wal jamaah dan golongan ahlul kalam. Ahlul kalam kata tak boleh kata insya-Allah. Ahli sunnah kata boleh. Datang kemudian golongan ahlul kalam yang kemudian kullabiyah, juga diikuti oleh sebahagian daripada ulama Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Waktu Al-Maturidiyah kebanyakan bersama dengan umum jumhur. Mereka menyokong siapa? Sokong kaul ahli sunnah ke kaul ahli kalam? Mereka sokong kaul, kebanyakan mereka yang datang kemudian sokong kaul ahli sunnah wal jamaah. Mereka kata boleh katakan insya-Allah, sebab inilah dia kaul ulama salafus salih. Mana boleh kita menyalahi kaul ulama salafus salih. Orang tanya kenapa? Bila kenapa tu baru mereka fikir, cari nak kata kenapa kata boleh, sedangkan korang kata iman tu hanya dalam hati saja, lepas tu boleh insya-Allah pula. Kat sini timbul persoalan. Last sekali mereka cari jawapan, mereka jumpa jawapan. Jawapan yang diberikan iman yang sebenar. Sebab iman ni apa? Kalau iman tu berkaitan dengan amal, amal tu maksudnya selagi kita hidup, kita masih beramal, betul tak? Hari ni solat, iman tak? Iman. Besok baca Quran, iman tak? Iman. Sampai ke mati iman itu akan bertambah, dan sampai ke mati iman itu bertambah dan berkurang. Ada belum buat maksiat dan sebagainya. Yang hujung sekali itu yang menentukan keadaan sebenar, betul tak? Dia kata iman sebenar adalah pada waktu kematian. Kita mati atas iman atau mati atas Islam. Jadi habis macam mana maksudnya? Maksudnya Allah dah tetapkan dah kita mati atas iman ataupun Islam. Atas iman ataupun tidak. Jadi kita wajib kata insya-Allah, sebab kita tak tahu keadaan kita mati macam mana. Gitu. Jadi iman habis sekarang ni. Yang kau solat sekarang iman tak iman ni? Orang yang solat ke masjid ramai-ramai tengah solat, dia kata tak, belum tentu dia beriman. Sebab iman satu je. Dan iman tu hanya apa yang Allah kehendaki, Allah dah tetapkan di qada dan kehendak Allah. Sebab kalau iman berkaitan dengan redha Allah dan kemurkaan Allah. Betul? Dan mereka tak isbatkan sifat redha. Dalam bab yang lain mereka tak terima Allah ni redha dan Allah ni marah, Allah redha, tak ada pada mereka.
mesti ditakwilkan kepada iradatullah qadimah, kehendak Allah yang qadim. Jadi kehendak Allah yang qadim tak boleh terikat dengan perbuatan. Allah redha, takkan Allah bila kita solat Allah redha, lepas tu buat maksiat pula Allah marah. Takkan kejap redha kejap marah. Keadaan tu berubah-ubah. Allah tak berubah-ubah. Dia macam-macam dia punya kaedah, dalam kaedah yang diguna pakai dalam kaedah ilmu kalam. Maksudnya dalam bab menafikan sifat af'al. Jadi mereka sokong kaul salafus salih, tetapi ditafsirkan dengan tafsiran mereka. Akhirnya timbul mereka kata iman yang dimaksudkan, kenapa kata insya-Allah bukan setakat boleh, malah wajib. Bukan setakat kata boleh, harus, malah wajib kata demikian. Sebab apa? Sebab semua orang yang ada sekarang belum tentu bukan tak tahu dia beriman ataupun tidak. Iman sebenar hanya di sana. Apa beza Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah kata orang yang solat berimanlah. Tapi kalau tidak beriman, seseorang yang beriman apabila dia berzina, dia beriman. Macam hadis Nabi SAW. Masa dia berzina, masa dia mencuri, itu bukan iman. Itu maksiat yang dibuat. Salah satu jenis cabang kekufuran yang dilakukan oleh seorang yang mukmin. Jadi boleh bergabung. Boleh bergabung antara iman dan kufur. Dia iman asalnya, kufur segi amalan, kufur amali. Dan macam-macam perbincangan dalam bab iman. Ahli sunnah tak ada masalah, tapi bagi mereka bermasalah. Akhirnya timbulnya tafsiran tadi. Ahli sunnah juga ada yang mengatakan bahawa tafsiran bahawa mereka kata ana mukmin insya-Allah berdasarkan kepada mati atas iman, tapi bukan atas dasar menafikan sifat af'al. Cuma mereka kata kita tak tahu apa yang berlaku di masa akan datang. Sekarang ni solat kita ya iman, habis maksiat bukan iman. Habis masa mati, kita tak tahu. InsyaAllah, insyaAllah kita mati atas iman. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku akan datang. Bukan menafikan perbuatan yang ada sekarang ni, bukan iman. Nampak beza? Sama-sama mentaklikkan kematian. Tapi beza kepada makhas. Beza kepada cara untuk kenapa. Ahli kalam menafikannya kerana apa? Kerana menafikan sifat af'al Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan sifat mahabbah dan redha, dan juga sifat al-ghadab dan juga as-sakht Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menafikan sifat marah dan murka Allah dan juga sifat sayang Allah. Allah tu tak boleh buat apa-apa. Allah tu tak boleh, kalau buat artinya Allah berubah daripada satu keadaan yang lain. Yang berubah itu adalah sesuatu yang baru. Dalam takrifan qadim, sesuatu yang mereka tafsirkan ikut ilmu mereka. Itu sebab tu mereka katakan iman itu iman waktu berkematian. Waktu kematian adalah kehendak Allah secara azali. Jadi Umar, Allah sayang pada Umar walaupun ketika Umar sembah berhala dulu. Ketika kafir dulu. Umar buat apa pun Allah sayang dah, sebab Allah dah tentukan dia mati atas iman. Iblis masa dia tengah ibadat pada Allah dulu, dia bukan ibadat tu. Allah dah benci dia dah. Dia tengah solat, Allah benci dia dah. Sampai Allah dah tahu dia akan mati di atas kekufuran. Jadi iblis dibenci sejak pada azali, dan Umar dicintai sejak daripada azali. Mereka tidak menerima keadaan, kerana mustahil bagi Allah itu berubah-ubah, kata mereka. Cara pemahaman ini, jadi nampak jelas beza kaul. Maka golongan ini, golongan yang menyokong ahli kaul Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kata wajib mengatakan insya-Allah. Kelompok yang sama mentakrifkan iman satu kata haram. Ahli kalam pecah dua. Satu kata wajib, satu kata haram. Ini kedua-duanya kaul ahli kalam. Manakala Ahlussunnah wal Jamaah mereka ada pendetilan. Walaupun dari segi syiar mereka kata insya-Allah, tapi atas sebab apa? Mereka ada pendetilannya. Pendetilan dan asbab-asbab, ada sebab mereka katakan demikian. Pertama, sebab tu kita kata makhas, tak apa, nanti buku antum baca. Pertama, mereka kata iman. Kenapa kata insya-Allah? Sebab kita tak tahu iman kita kita tahu bahawa iman kita takkan sempurna sesempurnanya, tapi kita harapkan.
Keadaan mati macam mana? Itulah yang kita harapkan. Iman kita, mana adanya ta'liq insya-Allah tadi, kerana pertama kita kata kita tak yakin kita iman kita sempurna. Atau ini sunat, keadaan sunat. Keadaan wajib, kita tak nak bangga diri mengatakan bendabik dada, tazkiyatun nafs, kata aku sempurna. Bila kata beriman, artinya aku sempurna iman. Sebab mukmin yang mutlak adalah iman yang mutlak, ialah iman yang sempurna, ialah iman buat segala yang disuruh. Kita takkan mampu buat segala yang disuruh, tinggalkan yang dilarang keseluruhannya, kita tak mampu. Atas dasar ini kita kata insya-Allah. Tujuannya apa? Tidak membangga diri, tidak ada tazkiyatun nafs, tak rasa diri paling hebat. Yang kedua, atas dasar apa? Atas dasar kita tak tahu amalan yang kita dah buat Allah terima ataupun tidak. Yang ketiga, atas dasar ta'liq, pada masa akan datang tak tahu apa yang akan berlaku pada kita. Sebab tu kita sentiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, sebahagian yang kata insya-Allah supaya dalam bab melakukan amalan yang belum melakukan, supaya mereka tidak kena kafarah, sumpah. Kalau mereka kata buat satu perkara, contoh mereka bila berkata wallahi la af'alanna, kalau tak sebut insya-Allah, kena sumpah, kena kafarah sumpah kalau tak jadi apa yang dibuat. Demi Allah besok aku akan hadir, wallahi sa'ahdur, dengan nama Allah, insya-Allah. Sebab insya-Allah takut kena kafarah sumpah kalau dia tak hadir. Dan ada macam-macam sebab yang ulama sebutkan. Tak ingat tadi anda tulis kat mana tu. Harap jumpa. Ya, ada berapa sebab yang tadi dah sediakan. Bila tengok kiri kanan tak yang ni. Okey. Yang catat sini ada 5 sebab. Pertama, tidak tazkiyatun nafs. Yang kedua, supaya tidak melakukan al-hans, iaitu kafarah sumpah. Yang ketiga, tidak mengetahui akibat. Nah, disebut. Yang keempat, untuk menerangkan illah, bahawa iman kita Allah Allah semuanya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau dengan ta'liqan lil amr. Ta'liqan lil amri, kerana semua perkara berlaku dengan qadar dan kehendak Allah izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dari segi qabul kita sebutkan tadi. Dan yang kelima adalah bila berkaitan masa akan datang, kita belum yakin ianya terjadi. Kita tak yakin ianya terjadi, maka kita kata insya-Allah. Jadi insya-Allah, orang sebut insya-Allah ni bukan dia syak dengan iman dia. Orang sebut insya-Allah atas dasar tadi. Kadang-kadang sebab dia fikir iman dia tak sempurna. Kadang-kadang dia tak nak puji diri dia. Kadang-kadang dia tak nak kena kafarah. Macam-macam sebab orang sebut insya-Allah, bukan syak. Tapi kalau orang tu kata, adakah anda seorang yang beriman? Dia syak. Aku nak percaya tak percaya. Macam elah yang dikatakan oleh golongan Al-Kalam tadi. Orang yang syak tentang keislamannya. Kalau betul-betul dia syak, dia ni Muslim ataupun tidak, tak tahu saya Muslim tidak, itu adalah satu kekufuran. Haram. Dan malah kalau betul-betul syak tentang keislaman dia, memang kufur. Jadi alasan yang diberikan oleh golongan yang kata haram, diterima atau tidak? Diterima asalnya. Cuma kenapa tak boleh? Sebab makhas mereka bukan sebab tu. Puncanya mereka kata takrif iman tadi, iman tu hanya dalam hati. Cara mereka mengolahkan dan juga sebab mereka mengeluarkan kenyataan itu yang menjadi perbincangan. Jelas? Okey. Kita tengok kepada hujah dan dalil. Golongan pertama, golongan yang kata wajib mengatakan insya-Allah. Allah jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Atau kita mulakan golongan yang kata haram. Golongan yang mengatakan haram, tak boleh sebut insya-Allah. Mereka berhujah dengan ayat-ayat Quran yang Allah sebutkan tentang perkataan orang beriman, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana, sampai ke akhirnya. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami dah beriman ya Allah. Tak ada pun insya-Allah, dia kata. Tak ada pun sebut insya-Allah. Dan ayat Al-Quran Allah sebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah golongan
adalah orang-orang beriman yang sebenar. Allah sebut beriman dengan sebenar. Allah tak taklikkan dengan sesuatu. Dan dalil-dalil yang seumpama dengannya. Kita tengok pada ayat surah, pada ada nota tu, ada di dalam buku. Ulaika humus sadiqun. Dan juga mana ayat? Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surah Al-Anfal. Okay, mereka kata golongan yang kata haram kata insya-Allah, mereka berhujah dengan dalil-dalil ayat Quran yang mengatakan Allah katakan mereka adalah beriman secara yang hakiki. Dah iman hakiki. Ataupun perkataan orang beriman, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami dah beriman ya Allah. Tak ada sebut insya-Allah dengan Allah secara yakin. Inilah hujah-hujah yang mereka bawa. Hujah-hujah yang mereka bawa. Okey. Jadi ni hujah golongan yang kata haram. Dijawab oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka kata orang yang mengatakan Rabbana innana amanna, itu jumlah fi'liyah. Ini tak ada kat buku. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah artinya perbuatan. Amanna, kami dah beriman ya Allah, artinya berkaitan dengan perbuatan. Bila fi'il, dia berkaitan dengan masa dan keadaan. Dia bukan jumlah ismiyah, mu'minun, jumlah fi'liyah. Jadi amanna, kami dah beriman ya Allah. Siapa pun kata macam tu? Dah solat ke belum? Dah solat. Dah iman ke belum? Dah iman. Ia berkaitan dengan kenyataan semasa. Sebab tu kita minta Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa tawaffana ma'al abrar. Kita betul masih lagi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kami yang buat sekarang, kami dah beriman ya Allah. Amanna faghfir lana, ampunkan kami, matikan kami bersama orang abrar. Artinya mereka bukan katakan kami ni mukmin mendabik dada yakin iman, tak. Mereka masih lagi kata kami dah beriman, matikanlah kami bersama abrar. Artinya mereka belum confirm mereka mati bersama siapa. Jadi amanna, kata kerja dalam bahasa Arab, dia mengisyaratkan tentang keadaan semasa. Sama ada amanna artinya sesuatu yang telah berlaku dan mereka ikrar terhadap iman yang telah mereka lakukan. Tak ada lafaz yang dalam Quran ana mukmin. Tak jumpa. Okey. Habis satu hujah. Mereka kata jumpa. Ayat tadi, ulaika humul mu'minuna haqqan, ayat 4 surah Al-Anfal. Mereka itulah orang-orang yang beriman sebenar. Mukminun, bukan amanna, bukan fi'il, tapi gunakan lafaz isim fa'il. Isim fa'il artinya dia mutlak. Bagi belajar bahasa Arab lah. Jadi apa hujah Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka kata bacalah pada awal. Allah sebut sifat orang beriman dulu. Allah kata innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah sebut sifat-sifat orang beriman. Tiap-tiap kali ada kalimah humul mu'minuna haqqan, sebelumnya Allah sebut tentang sifat-sifat orang beriman dengan iman yang sempurna. Kalau betul buat macam ayat ni, betul lah iman yang sempurna. Masalahnya kita belum tentu buat seperti mana yang disebutkan ayat. Belum tentu kita tawakal dengan Allah dengan sebenar macam mana yang disebutkan dalam ayat. Belum tentu kita tunaikan solat dengan sebenar-benarnya macam mana dalam ayat. Kerana iman melibatkan hati, melibatkan anggota, melibatkan segala-galanya, kesempurnaan dalam iman sebagainya. Maka kesimpulan hujahnya yang ditemukan dalam buku itu sahaja disebutkan. Jelas tidak ada hujah. Golongan pertama. Yang kedua golongan okey, kita baca yang dalam buku. Kita baca yang dalam buku untuk kita tengok yang ni yang kat luar kita faham secara umum. Kita tengok dia ada yang dalam buku, golongan yang jadi golongan yang mengharamkan pertama sekali.
Okey, 139. Kita tengok ayat Quran je. Pendapat ini adalah tidak betul. Itu golongan yang haramkan kita belum baca lagi. Sekarang ni golongan haramkan kita dah sebut tadi. Satu, yang haramkan kita tolak hujah mereka, tu dalil yang mereka sebut. Ni golongan yang mewajibkan. Yang mereka kata iman wajib, kata insya-Allah. Ana mukmin insya-Allah. Sebab apa? Sebab iman yang sebenar tu adalah apa yang Allah tetapkan ketika kematian. Jadi mereka kata yang berlaku sekarang ini, yang kita solat sekarang belum tentu iman. Malah tak boleh kata dia iman. Sebab iman sebenar ialah hanya ketika waktu kematian. Maka hujah yang dibawa oleh Syekh kata pendapat kalian silap. Allah kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Gariskan kalimah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian betul-betul cintakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku. Pasti Allah mencintai kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ta'liqkan mahabbatullah terhadap ikut sunnah Rasulullah. Dan ikut sunnah Nabi bukan satu. Sunnah Nabi banyak ke sikit? Banyak. Jadi tahap cinta kita, tahap cinta Allah terhadap kita adalah bergantung pada tahap banyak mana dan sempurna mana kita ikut pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mahabbatullah, sayang Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ittiba'. Kita tambahkan amal, tambahkan ittiba' dan sempurnakan ittiba', makin sempurna iman. Makin sempurna iman. Jadi iman itu bertambah dan berkurang, mahabbatullah juga bertambah dan berkurang. Sayang dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ni hujah. Jadi hujah ayat ni membatalkan segala hujah golongan ahli kalam yang berhujah dengan menafikan sifat af'al atau mengatakan bahawa iman itu hanya yang ketika waktu kematian. Hujah-hujah itu semua cukup dengan satu ayat. Dan Syekh kata cukup satu ayat ini sebagai jawapan. Dan ayat-ayat yang lain, yang ayat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dah dua kelompok. Okey. Apa dalil ahli sunnah pula? Kita kata kita betul. Tapi apa dalil ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa boleh kata insya-Allah? Okey, ayat kita tengok ayat yang ada kat buku. Sebenarnya ayat Quran terlalu banyak disebutkan, cuma kita ambil fokus pada yang dalam buku. Ayat pada muka surat 141, ahli sunnah berdalilkan ayat suratul Fath ayat 27. Allah berfirman, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kalian, wahai umat Islam, kalian akan masuk Masjidil Haram insya-Allah dalam keadaan aman. Allah sebut insya-Allah. Gariskan kalimah insya-Allah tu dan kalimah la tadkhulunna. Kalian pasti akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman. Allah Subhanahu wa taala sebab mereka kata waktu mati akan datang. Bila akan datang, iman akan datang. Benda yang tu kita tak boleh kata insya-Allah sebab kita tak tahu. Jadi kalau kata insya-Allah, kita kata yang golongan yang kata wajib tadi lah, tolak golongan kata wajib. Wajib kata insya-Allah sebab kita tak tahu. Golongan haram kata haram pula kata haram kata insya-Allah sebab nanti syak. Okey. Sekarang ni ayat ni tolak pertama pada golongan syak. Syak kata tak boleh kata insya-Allah. Kalau dah benda kamu yakin tak kata insya-Allah. Sini Syekh kata Allah yakin tak yakin. Tak boleh nak sebut macam tu pada Allah lah. Tapi Allah pasti dah bahawa Nabi Muhammad dan orang Islam akan masuk ke dalam Masjidil Haram dengan cara aman. Akan masuk menawan Masjidil Haram secara aman. Ini kata Allah. Allah kata la tadkhulunnal Masjidil Haram. Kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram insya-Allah aminin. Sesuatu yang yakin dan pasti tapi tetap disebutkan insya-Allah.
Jadi sebut insya-Allah tidak menafikan keyakinan. Adakah Allah syak dan ragu-ragu? Tak. Kalimah insya-Allah tidak semestinya mengatakan memaknakan keraguan. Sebab tu di sini Allah kata la tadkhulunnal masjidil haram. Dan tapi Allah sebut insya-Allah, sedangkan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui bahawa akan berlaku. Memang benar-benar mereka akan masuk Masjidil Haram. Insya-Allah tidak bermakna syak. Ini rad kepada golongan yang mengharamkan. Ini hujah ahli sunnah wal jamaah. Kata boleh kata insya-Allah tidak kata syak. Adakah mereka senyap? Tak senyap, jawab balik. Mereka jawab, dia kata insya-Allah ke ayat tu bukan pada masuk. Insya-Allah pada aminin. Tengok. Bolehlah buat bulat ke aminin tu ke? Nak tahu hujah mereka? Mereka kata bukan masuk dalam Masjidil Haram tu Allah memang benar yakin. Allah tak kata insya-Allah sebab masuk Masjidil Haram. Tapi aminin, keadaan tu, keadaan aman itu yang kata insya-Allah. Ahli sunnah jawab apa? Sama je. Sama je. Masuk pun Allah tahu, dalam keadaan aman pun Allah tahu. Kenapa nak bezakan? Kemudian datang ulama yang kemudian cuba jawab. Insya-Allah kat situ Allah sebut la tadkhulunna, kalian itu ketika Quran tu turun, kalian akan masuk Masjidil Haram. Allah sebut insya-Allah kenapa? Sebab ada di antara yang hidup masa tu akan mati dulu sebelum masuk Masjidil Haram. Jadi sebahagian kalian, bukan semua. Sebab tu Allah sebut insya-Allah. Syekh jawab apa? Kata kata Syekh. Last sekali Syekh kata, kau orang ni buat hal lah kata. Kita tengok jawapan Syekh. Okey. Kata Syekh, wakilal jawabaini wa fi kilal jawabaini nazar. Dua-dua jawapan yang diberikan tu boleh dipertikaikan. Lihat semula. Yang aminin saya dah terangkan tadi. Manakala berkaitan dengan yang kata ba'duhum sebagainya. Mana je dia? Fala syakka anna dukhul. Okey, kita baca sekali imbas dulu. Faqad akhbara annahum yadkhuluna aminin. Allah dah beritahu bahawa mereka akan masuk dalam keadaan aminin. Ma'a ilmihi bidzalik. Allah dah tahu sejak pada awal. Fala syakka fi dukhul wala fil amni. Allah Subhanahu wa taala tidak ada syak bahawa akan berlakunya mereka masuk ke dalam Masjidil Haram, begitu juga mereka akan masuk dalam keadaan aman. Wala fi dukhulil jami'u ba'd. Jawapan siapa sama? Yang masuk tu berapa orang, berapa ramai, sebahagian Allah pun dah tahu dah. Jadi jawapan ni satu je. Allah dah tahu. Nak sebut sebahagian ke semua ke? Kan semua tu berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap, adakah Allah syak ada yang mati ada yang hidup? Tak. Allah pun tahu siapa yang mati, siapa yang hidup. Tapi Allah tetap sebut insya-Allah. Itu jawapan yang ringkas. Saya pun tadi terblur sekejap. Kena baca teks. Okey. Bila bincang-bincang kadang-kadang datang blur dia. Okey, jadi jawapan ni satu je. Allah dah tahu. Jadi jawapan apa lagi ada? Datang Zamakhsyari, hero yang menyelesaikan jawapan. Dia kata apa? Kata Zamakhsyari bagi dua jawapan. Dia kata ayyakunal malaku qad qalahu. Malaikat yang kata insya-Allah tu. Ataupun Nabi yang kata insya-Allah. Dan ada dalam tafsir Kasyaf ayat ni. Ini jawapan Mu'tazilah betul lah. Bagi dia Quran ni makhluk. Maksudnya Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Jadi kata Quran insya-Allah tu perkataan malaikat atau perkataan Nabi SAW. Itu jawapan Zamakhsyari. Syekh kata jawapan yang batil, tak boleh jawab. Dia mengatakan bahawa dalam Quran ada kalam manusia, ada kalam makhluk. Itu satu kaul yang jelas kebatilannya. Okey. Kita jawapan lagi? Tak ada hujah lagi. Tinggal dalil seterusnya adalah dalil orang beriman. Okey, tengok pada ayat ni. Ayat innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah sampai pada
akhir itu, ni seorang mukmin sekiranya bersumpah, sekiranya kata insya-Allah, mengatakan bahawa mereka bukanlah sempurna iman seperti mana dalam ayat ayat 2, 3, 4 surah Al-Anfal. Maksudnya boleh kata insya-Allah sebab mereka tidak menyatakan bahawa mereka sempurna iman seperti itu. Itu sebab pertama, mereka kata insya-Allah. Yang kedua, kalau mereka kata insya-Allah sebab mereka tidak mengetahui akibat yang saya sebut tadi, itu juga masuk perkara yang dibolehkan disebut di situ. Yang ketiga, mereka kata insya-Allah sebab semuanya terkait dengan kehendak Allah, mengatakan bahawa Allah yang kehendaki, juga termasuk dalam bab situ. Yang keempat, mereka kata insya-Allah sebab nak bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, untuk ambil berkat dengan nama Allah. Mereka sentiasa bercakap dengan sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebab, macam-macam sebab orang mukmin berkata. Jadi inilah secara umum apa yang disebutkan dalam bab ini. Dalam bab ini, inilah jawapan umum, dan saya rasa insya-Allah semuanya jelas kot. Yang penting kita faham bab ni, insya-Allah kita akan datang, kita masuk pada bab seterusnya. Apa tadi yang sebut tadi? 143 insya-Allah. 143 akan datang, kita akan masuk dalam bab 143 itu berkaitan dengan hadis mutawatir dan ahad. Berkaitan dengan ahli kalam yang menolak khabar ahad, insya-Allah. Ini kita akan bincangkan minggu depan. Juga tajuk yang menarik untuk berhujah dengan golongan ahlul kalam. Okey, sampai sini saja kita buka pada, tak buka soalan. Pengusi dah kata boleh buka soalan? Silakan. Kita selalu mainkan pengusi dulu supaya pengusi tak marah. Okey, buka soalan kejap insya-Allah. Ada soalan berkaitan dengan tajuk? Soalan online, silakan. Tidak sabit daripada Abu Hanifah. Kalau bukan kata Abu Hanifah, tidak sabit. Kalau boleh datangkan dia punya sumber. Kebiasaannya hujah-hujah begini disebutkan oleh ashab yang datang kemudian, sebab mereka tadilah golongan berhujah tadi. Tapi kaul begini selalu dinisbahkan kepada imam. Itu disebutkan Ibn Abi Daud sejak awal-awal. Hujah-hujah tidak sabit terhadap imam, tetapi oleh kerana ramai di kalangan al-ahnaf kemudian yang bermazhab Maturidiyah, maka mereka mengambil hujah-hujah kalamiah, dan kalam-kalam itu dinisbahkan pada Abu Hanifah, sama ada secara batil, mana ada orang yang dusta, ataupun secara keliru. Sebab kaul tadi dinukilkan di kalangan imam Ahnaf, akhir sekali dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, sama ada orang sengaja menipu ataupun secara keliru. Wallahu alam. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah kata begitu, kalam itu salah. Imam Abu Hanifah tidak menafikan sifat. Beliau hanya takrifkan sifat dalam bab iman saja. Bab penafian sifat ni perkara mustahil bagi Imam Abu Hanifah. Kalau kata kalam tu kita kata tak sabit lah. Kalau sabit, kita tengok siapa yang mengeluarkan kaul yang sama seperti nas, dan juga apa telah diijma'kan oleh salafus salih, itu kaul yang benar. Kaul yang menyalahi ijma' salafus salih, ia kaul yang salah, sebab ijma' tak boleh dirungkaikan. Ada lagi soalan? Kalau yang bertanya boleh datangkan sumber, itu lebih baiklah insya-Allah. Tak apa, nanti kita akan ulas kemudian insya-Allah kalau ada bawakan sumber. Silakan. Silakan. Ini influencer ni. Okey? Anda mukmin dengan jazam, okey?
Sama mengerti Rabbana innana amanna. Yang terdahulu amanna. Itu makna Rabbana innana amanna. Jelas? Tak apa. Mana amanna, kalau tukarkan pada bahasa Arab, dia tak kata mukmin, dia kata amanna. Sebab dikaitkan dengan masa. Bila dikaitkan dengan masa, ianya untuk fi'il. Bila kita mukmin, ianya mutlak. Sebab tu penggunaan bahasa kalau kata mukmin, kalau kata dari segi niat, dia tak niatkan begitu, dari segi tak salah lah. Dari segi tak salah. Tapi dari segi bahasa, penggunaan bahasa ana mukmin tanpa ta'liq dengan erti yang lalu, salah bahasa. Mana kalau kita nak menyebutkan bahawa kita dah beriman apa? Rabbana innana amanna, gunakan fa'il. Tapi kalau kata iman yang mutlak ana mukmin, kita kata insya-Allah. Maksud kita insya-Allah. Maksud mukmin biasanya dimaknakan kesempurnaan iman. Atau kalau kata ana mukmin billah, sebutkan ana mukmin ana amantu billahi wa malaikati sebagainya, mana sebut ditakyidkan dengan perkara tertentu, maknanya jelas. Kita bukan bertujuan untuk tazkiyatun nafs, tapi untuk kita beriman dengan iman. Sebab tu salaf, sebagian salaf bertanya hal anta mu'min anta, dia kata amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Mereka jawab dengan takrif iman satu-satu untuk sebagai jawapan terhadap orang yang bertanya tadi, supaya mereka kematian hujah. Sebenarnya jawapannya tak ada masalah pun nak kata pada asalnya, tapi oleh kerana perkataan yang bila salah ayat jawab akan dijadikan sebagai hujah, jadi hujah oleh golongan yang mencari peluang. Sebab tu kita kena susun ayat yang betul, insya-Allah. Ya, educate. Sebab tu kita kalau nak hukum, kita tengok pada niat. Tapi kalau nak tengok kepada susun ayat, kita kena belajar. Tapi kalau orang tu sebutkan satu benda kerana mukmin dengan yakin, kita kata niat dia, kita dah niat dia bukan maksud ni. Kita kena husnuzan pada niat lah. Jadi nak hukumkan orang, kita tengok pada niat dia maksud apa. Kalau dia kata aku yakin, aku confirm syurga, macam mana yang Ibnu Abbas katakan, Ibnu Mas'ud yang katakan pada seorang lelaki di depan dia, itu betul lah. Betul Mas'ud betulkan dia, mana betulkan dari segi bahasa lah. Jadi kalau orang yang mengatakan dia yakin masuk syurga, salah lah. Dia kena dia ni salah, tetap salah. Penghujungnya sebenarnya kita dah faham asasnya. Yang lain tu lebih pada isu. Istisna ni lebih pada isu. InsyaAllah. Dia ada lagi dua masalah berkaitan dengan takfir dan bergabung antara iman dan Islam. InsyaAllah kita masukkan sekali depan sebagai mukadimah sebelum masuk kepada bab mutawatir dan ahad, insyaAllah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.